Andoy, Andoy. Oh. Iya, betul. Oke, ada sudah. Oke. Kita tunggu 1 million view. Wow. Wow. Kita tunggu. Sambil-sambil tuh kita sebut nama lah dulu. Martinus Haropo. Oke, Kojek. Tira Gwensi. Siapa lagi nih? Yang kalau panjang-panjang tuh jangan sebut lah ya nih. User 3645. Mas Miza. Thank you. Hani. Siapa lagi nih? Silo. Ada Rabbit lagi yang masuk. Thank you. Like. Media sosial Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Si Pulun Store. Unik-unik mana orang Sabah nih? Iya, itulah itu. Min, saya nampak sudah Sonsoluyon, Woyo, Kuna, lagi. Halo. Anak tikus. Siapa lagi tuh ya nih? Sonosia. Siapa lagi tuh? Arnold Team. Sebelum itu kita tanya dulu kita punya follower. Oke kah tidak kita punya live pada hari ini? Ada stuck kah? Suara jelas kah tidak? Kan ya nih? Iya. Kitty, Moon, Ernie. Siapa lagi nih? Ada Muhammad Ahmad. Ada stuck. Siapa lagi nih? Ada Muhammad Ahmad. Ada stuck. Siapa lagi nih? Ada Muhammad Ahmad. Ada stuck. Oke, sudah follower yang sedang menonton. Masih lagi stuck? Oke, sudah? Coba komen dulu kita punya follower. Oke? Oke, dia bilang. Oke. Cuma ada stuck sedikit juga lagi nih. Oh, selalunya mau hujan. Dia bilang technical kita tahu. Oke, thank you yang kembali lagi bersama dengan kami seperti biasa pada hari Rabu dan dalam 2,5 begitu di media sosial Jabatan Penerangan Negeri Sabah atau dalam program TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Kan ya nih. Jadi hari ini kita ada host spesial minggu ini. Mungkin host boleh perkenalkan diri? Oke, hi guys. So nama saya Yala Yani, host untuk hari ini. Nah ya, Yani. Oke, Ngam sudah bilang si Zul Arius. Oke, Zul Arius, Ngam sudah. Macam ada stuck sedikit lagi kan? Ya, macam ada stuck sedikit lagi. Oke, sebentar Sekejap Tunggu kamu orang sekejap. Sebelum kita kongsikan kepada kamu orang info-info yang terkini, kita tunggu sebentar dulu. Technical ada urus-urus sedikit. Ini kita punya masalah technical sedikit yang berlaku ini. Tapi apapun kamu orang yang sedang menonton ini, teruskan bersama kami setia. Jangan lupa tap-tap like juga. Sekejap Oke. Thank you yang sudah kongsikan live pada petang ini. Suhaili ya ada kongsikan. Kan ya nih? Iya. Suhaili ada kongsikan. Kita punya live pada petang ini. Masih stuck kah? Macam ada stuck sedikit lagi. Pun ada terima kasih. Terima kasih gunakan data saya itu. Boleh kah tuh? Yang data tadi. Ada masalah teknikal sedikit. Masih pause lagi. Mark Marshall Pan, thank you. Onyx, dia
dia share kita punya live pada petang ini oh. Oh, terima kasih. Kawan kamu nggak tuh Yani? Iya. Oh, wow, banyak sefoto si Yani nih tahu. Oke. Kita tunggu lagi sementara kita menyelesaikan isu-isu teknikal sekejap ya. Noria Tejuri. Macam oke sudah kan? Oke, sudah. Nah, kami ulang lagi balik. Kembali lagi bersama dengan kami di media sosial Jabatan Penerangan Negeri Sabah ataupun dalam program TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi hari ini kita ada host host spesial pada minggu ini yaitu Yani. Oke, Hai Yani. Hai Kemurang. Cute kan dia? Ramai kawan dia di sini ya. Mesti ramai tuh. Nah, kalau ramai komen-komen dulu kamu. Jadi kalau ramai, kamu orang masih setia bersama kami sebab saya dan juga Yani akan kongsikan beberapa info penting dan juga program-program ataupun isu-isu semasa untuk kamu orang. Jadi kamu orang tahu lah apa-apa program-program yang diadakan di sekitar Kota Kinabalu ini ataupun di Sabah. Betul. Tapi sebelum itu jangan juga lupa kamu tap like di phone kamu sementara kamu tengok live nih sekarang. Betul. Oke. Jadi Yani, mungkin Yani boleh kongsikan beberapa info ataupun pertandingan-pertandingan tuh. Macam saya dengar pertandingan yang baru-baru nih kan apa tuh pertandingan Asian gitu. Dilanjutkan kan, Yani? Iya, saya mau cerita nih. Babah, cerita, kasih kongsi dengan kita punya follower. Ada berita baik kamu orang atas sambutan yang menggalakkan. Tempoh penyertaan laman kreatif Asian anjuran Jabatan Penerangan Malaysia kini dilanjutkan sehingga 15 Oktober 2024. Dan jadi berapa kategori itu? Ada 3 kategori. Oke, yang pertama ialah kategori murid sekolah rendah, kedua kategori murid sekolah menengah dan juga kategori terbuka. Nah, apa-apa dia punya pertandingan tuh ya nih? Antara pertandingan dia bagi kategori murid sekolah rendah, pertandingan Identity Anak Asian, iaitu sebuah pertandingan bercerita yang bertemakan kisah cita-cita kerjaya yang diminati mengikut peristiwa tokoh-tokoh negarawan di Malaysia ataupun di negara anggota Asia. Oh, siapa yang suka bercerita tu anak-anak dia, kasih join lah ini pertandingan kan? Betul Kak. Seterusnya apa tu dia punya kategori tu? Seterusnya adalah kategori murid sekolah menengah, iaitu pertandingan Ilham Asian, sebuah pertandingan penciptaan video interaktif ataupun kita sebut sebagai Reels yang bertemakan perpaduan Asian. Jadi, tinggal rakam, sunting, pas tu hantar. Kan, Kak? Rakam, sunting, hantar siapa? Senang saja itu. Lepas tu, kategori yang ketiga adalah kategori terbuka, iaitu pertandingan Doodle, Kenali Asian bertemakan perpaduan keharmonian rantau Asian yang akan terbuka bermula dengan umur 18 hingga 50 tahun. Ini yang terbuka. Berapa hadiah lumayan tu? Hadiah dia, coba katakan apa hadiah dia? RM10. Bukan. Berapa hadiah dia tu? Hadiah dia adalah wang tunai beserta sijil penyertaan yang berjumlah hampir 10,000. 10,000 yang terkumpul lah maksudnya. Betul. Di sana dan penyertaan adalah percuma lagi. Itu yang paling penting, guys. Oke, seterusnya adalah plastic change ataupun kempen tebus plastik ke arah pelancongan berasaskan komuniti lestari di Kampung Kobuni Inanam. Jadi di sini selepas beberapa siri yang sudah dilangsungkan ataupun siri penganjuran kempen tebus plastik ataupun plastic for change tu kan. Persatuan Kitar Semula Sabah mengadakan lagi kolaborasi bersama Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, di mana dorang buat julung kalinya dorang ni akan berada di Kampung Kobuni Inanam yang terpilih lah. Jadi komuniti di sini dia akan menjadi perintis bagi pelaksanaan ini. Jadi dan juga dia mau membangunkan pelancongan yang berasaskan komuniti lestari di bawah program Citra Kasih. Jadi kempen ini akan diadakan di Balai Raya Homestay Desa Cinta Kobuni. Orang Inanam, ada orang Inanam ke sini? Coba komen dulu. Orang Inanam. Kalau ada, kamu orang pergi di sekitar Kampung Kobuni Inanam, di sini akan ada program tersebut yang bermula pukul 2 petang sehingga 4 petang. Iaitu pada minggu last pada bulan ini, iaitu pada minggu Sabtu yang last untuk bulan Oktober ini maksudnya, dan hingga bulan Desember.
setiap bulan yang minggu yang terakhir lah itu maksudnya. Jadi dia akan berlangsung sehingga Desember. Betul. Oke ya nih, seterusnya apa lagi tuh ya nih? Oke Kak, info yang seterusnya adalah tentang keselamatan makanan. Bermula dari cara pengendalian, penyediaan, dan juga penyimpanan makanan dengan cara yang selamat. Bagi mengelakkan pencemaran makanan dan mencegah penyakit bawaan makanan. Jadi ada 5 kunci keselamatan makanan yang perlu diikuti untuk mengelakkan berlakunya kemudaratan kesihatan yang berpunca dari makanan. Antaranya yang pertama, of Apa course tuh? lah kita basuh tangan Basuh kita tangan itu penting. sebelum mengendalikan makanan. Hmm. Seterusnya Kak, asingkan makanan mentah dan yang telah dimasak. Mm-mm. Yang ketiga, masak dan panaskan semula makanan dengan betul. Lepas tu yang keempat, simpan makanan pada suhu yang selamat. Ya. Dan akhir sekali, gunakan air bersih untuk memasak. Itu penting sekali Iya, itu. betul. Itulah antara keselamatan makanan kan Iya. untuk jaga-jaga. Di sini ada komen terlepas yang mana mau baca detail dia. Oke. Mana? Untuk yang tadi pertandingan Asian tuh, kalau kamu orang mau tahu detail lebih lanjut, sebenarnya kamu orang boleh pergi Jabatan Penerangan Malaysia Ya, betul. ataupun Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Di sana ada selitkan barcode untuk kamu orang daftar penyertaan tersebut secara percuma sahaja. Oke. Itu info-info yang mengenai pertandingan Asian tadi. Oke, yang seterusnya adalah kalau kamu orang adalah kau pernah jadi mangsa penipuan keuangan? Pernah di telepon. Pernah. Pernah ba ini? Pernah. Pernah kan ditelepon kan? Mesti. Nah, kalau kamu orang pernah jadi mangsa penipuan keuangan itu, segera hubungi bank ataupun NSRC melalui talian 997. Jadi kamu orang elakkan daripada menjadi scam e-dagang. Nah, sebelum kamu orang mau kasih check out, pikir dulu lah kan, lepas tu Kak. beli dan bayar hanya di platform rasmi saja. Betul. Dan juga seller yang sahih. Sama yang paling penting kamu orang mesti cek dulu dia punya kesahihan itu seller tu sama ada betul kan. Kamu orang boleh tahu tu sebenarnya kalau kamu orang pergi dia punya page menjual itu, sana sebenarnya kamu orang boleh cek sebenarnya. Betul. Dan jangan klik pautan yang sembarangan sahaja. Apa lagi tuh? Dan seterusnya adalah musim-musim hujan nih kan. Ya, Kita mau itulah menghadap bukan Mbak, maksudnya di sini kita mau berjaga-jaga sentiasa musim-musim hujan nih ataupun dan dia akan macam berlaku musim banjir begitulah kan ya nih. Jadi mungkin ya nih boleh kongsikan mengenai tip langkah-langkah persediaan untuk menghadapi musim hujan. Musim hujan, musim banjir, tersasul lagi saya. Oke, ada 4 tips. Di dalam rumah, dengar pengumuman radio dan juga bersedia dengan peralatan kecemasan. Betul. Jika diarahkan pihak berkuasa, keluar dan segera keluar dan segera keluar dan segera. Dalam pula musim banjir ada keranda di sana. Minta maaf tersasul lagi saya. Tidak mengapa. Di dalam kendaraan pula jangan terus kamu limpas. Kalau orang Sabah bilang limpas itu kawasan banjir. Sangat berbahaya bagi kita orang. Apa yang kamu orang perlu buat adalah perlu berhenti dan kalau gagal dihidupkan keluar kunci dan pergi ke tempat yang selamat. Jangan sama-sama sekali limpas. Kalau tidak kamu orang akan di bawah hanyut, oke? Semasa pemindahan juga berpindah tuh segera, bukan lagi menunggu-nunggu di sana. Lepas tu berpindah awal sebelum banjir meningkat. Dan ikut laluan yang ditentukan, laluan singkat mungkin terhalang ataupun berbahaya. Jadi info yang seterusnya Kak, apa? Info yang seterusnya adalah tip bijak berbelanja. Jadi untuk tip bijak berbelanja nih, kamu orang seharusnya perlu semak stok barangan dan buat senarai barang dulu. Kalau macam saya lah kan, saya memang akan buat dulu senarai barang-barang yang perlu dibeli dan baru kita pergi di kedai tersebut. Baru kita ambil siapa barang yang perlu dibeli sahaja. Dan buat perbandingan harga antara premis dan pilih harga berpatutan dan penjimatan yang optimum. Dan jangan lupa juga baca ataupun semak label tarik luput barang tersebut lah. Dan semak risis pembelian juga sebelum meninggalkan counter. Oke. Dan seterusnya adalah apa tuh? Sebab sekarang musim hujan kan. Nah, yang coba kasih kongsikan apa apps yang orang perlu download untuk mengetahui mengenai info-info cuaca. Jadi sekarang nih kan
Kamurang, maklumat cuaca hanya di hujung jari Ya. sahaja. Jadi, marilah kita muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play dan juga App Store untuk maklumat cuaca yang terkini dan sahih hanya di Met Malaysia. Ya, oke. Di sini ada komen sedikit sama-sama untuk kita baca. Nyanyi sedikit si gadis ayu. Gadis ayu, ayu. lesung pipit di pipit ayu. Lesung pipit di pipit. Kita ada artis hari Iya. ini, guys. Ayu, lesung pipit di pipit. Kadang-kadang kan kalau dulu TikTok ada nyanyi-nyanyi. Jadi ada Betul. juga yang request sebenarnya menyanyi. Mungkin kita akan pikirkan lah mungkin seterusnya Selepas macam mana kan. ini, kan, Mana tahu Kak? dia akan ada lagi seterusnya slot-slot diselit-selitkan sedikit. Oke, kita sambung kepada info seterusnya adalah notis umum daripada DBKK. Di mana ada penutupan jalan secara berperingkat selama 3 minggu di Jalan Pintasan Ijana untuk kerja-kerja puli jalan raya yang rosak di bahagian tersebut lah. Antaranya dimulakan pada 1 Oktober, yaitu kemarin, sehingga 20 Oktober. Iya. Dan di mana dia akan ditutup sepenuhnya dan dibuka hanya untuk jalan sahala dari laluan Taman Kingfisher ke Jalan Tuaran Bypass. Ini 7 hingga 13 Oktober lah. Dan 14 hingga 20 Oktober tu 6 pagi sehingga 9.30 malam dibuka hanya untuk jalan sahala Jalan Tuaran Bypass ke Taman Kingfisher. Jadi di sini orang awam dinasihati untuk mengambil laluan alternatif sepanjang masa dan lebih berhati-hati semasa menggunakan jalan tersebut, terutama musim hujan ini. Ni, Jangan drive slow tau, Awas. bahaya. Apalagi tu program yang ada ni, ya ni. Ada lagi komen sini, nyanyi lagi lupa rekod. 1, 2, 3. Ya, kita nyanyi ni, nyanyi lagi dia bilang lupa rekod gadis ayu. Mungkin kita mau kasih naik nih kita punya penonton pada petang ini. Nyanyi lagi. 1, 2, 3. Gadis ayu, lesung pipit di pipi. Ayu, lesung pipit di pipi. Macam salah itu, Kak? Itu sejang saya tahu. Oh, lagu. itu sejang. Saya tidak tahu lah. Mungkin kita punya followers suka tu lagu. Mungkin kita kena hafal tu lagu. Oke, seterusnya. Ya nih, apa program yang akan berlangsung lagi? Baiklah. Ya. Kali ini kami akan paparkan kepada anda coretan inspirasi bersama adik Jena Sherika Dina Abi Jasli, maafkan saya, yang berasal dari Kota Marudu Sabah yang mengharumkan nama negara di Persada Dunia apabila menjuarai kategori junior 14 hingga 15 Y Crew Solo Perempuan di kejohanan Muay Thai Remaja Dunia 2024 yang berlangsung di Paragon Hall Siam, Bangkok, Thailand. Oh, wow. Dia merupakan pingat emas lah kan untuk kejohanan Y Crew Solo Perempuan yang junior 14 hingga 15. Masih muda nih saya dengar. Dalam lingkungan 14 hingga 15. Jadi pada bila tu Yani? Pada 11 hingga 20 September yang lalu. Dan program tersebut akan bila berlangsung? Program tersebut akan berlangsung pada 3 Oktober 2024 Khamis ini jam 2 petang disiaran langsung di Instagram Jabatan Penerangan Sabah. Yes, maksudnya besok akan ada siaran langsung di Instagram Jabatan Penerangan Negeri Sabah, iaitu Inspo Jabatan Penerangan Negeri Sabah akan berlangsung esok bersama adik Jena. Dan seterusnya kami kongsikan mengenai Festival Craft Borneo pada 2024 di mana dia sudah berlangsung sebenarnya pada 26 September sehingga 13 Oktober saja. Dan sekarang dia sedang berlangsung dari jam 10 pagi sehingga 10 malam. Kamu orang yang sedang menonton ni ataupun berada di sekitar kawasan tersebut, iaitu di Pusat Beli Belah One Borneo Kota Kinabalu, bolehlah mengunjungi ke festival craft tangan ini. Student UMS, student UiTM dekat saya tu, dekat 1B kan, Kak. Betul. Pergi kamu orang. Ya. Apalagi tu yang seterusnya. Saya dengar-dengar ada pendaftaran Hari Sukan Negara. Peringkat negeri Sabah. Jadi mari kita semarakkan Hari Sukan Negara ni peringkat negeri Sabah. Yani mungkin boleh kongsikan pelbagai aktiviti menarik sempena HSN 2024 ini. Antaranya ialah larian Ria Madani 5 km. Berjalan untuk negara 2 km, senam robik perdana HSN 2024, Pit Malaysia Fun Ride 30 km dan Pit Malaysia Cardio Fit. Jadi itulah antara aktiviti-aktiviti nanti yang akan berlangsung
Dan juga dia akan dijalankan pada 12 Oktober 2024 jam 6 pagi di Kompleks Sukan Keningau. Nah, mana orang Keningau di sini? Coba komen dulu. Komen-komen dulu. Orang Keningau dan sekitar di sana bolehlah bersama-sama kita semarakan Hari Sukan Negara ini di Kompleks Sukan Keningau. Kan tadi di sini ada banyak aktiviti dan juga tempat adalah terhad. Kamu orang mesti daftar melalui QR code yang tertera. Di mana kamu orang boleh pergi Jabatan Penerangan Negeri Sabah untuk info lebih lanjut. Di sana dia ada atau kami kongsikan mengenai Hari Sukan Negeri Sabah ini. Hari Sukan Negara peringkat negeri Sabah. Betul. Tersasul lagi saya, tersasul Tidak saja. mengapa. Okey, seterusnya ada pengambilan awal prajurit muda untuk TLDM Siri bagi lapisan SPM dan juga SBM lelaki dan wanita. Di sini kamu orang boleh walk in secara walk in saja bermula 12 hingga 26 Oktober dan kamu orang boleh dapatkan info lebih lanjut juga di media sosial Jabatan Penerangan Sabah ataupun page Tentera Laut Diraja Malaysia. Betul. Ada juga apa lagi tu, Yani? Seterusnya adalah info mengenai Rhythms of Kinabalu 2024 anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni Budaya dan juga Kerajaan Negeri Sabah dan Produksi Seni Kreatif. Pada 25 hingga 27 Oktober. Betul. Jadi jangan lepaskan peluang untuk merasai keindahan dan keunikan budaya Sabah bersama keluarga sama rakan-rakan kamu orang. Yang bertempat di lintasan Diasoka, Kota Kinabalu, Sabah. Betul. Apalagi tu, Yani, saya dengar-dengar macam ada program Jiwa Komuniti Madani lagi. Iya, betul. Ada program Coba Jiwa kongsikan Komuniti kepada kita punya pengikut pada hari ini. Okey, baik. Pada 6 Oktober 2024, hari Ahad ini ada program Jiwa Komuniti Madani yang mana berkenaan tentang taklimat isu-isu semasa peringkat daerah putatan. Jadi dia akan mula pada 8 pagi di Dewan Serbaguna PPR Sri Keramat Putatan. Jadi terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti menarik, antaranya ialah cabutan bertuah, pameran, zumba, pertandingan karaoke. Nah, gadis ayu tu Kak boleh tu ikut. Boleh tu, betul. Lepas tu pertandingan mewarna, explore, suka-duka dan juga banyak gerai-gerai komuniti madani. Di sini ada juga yang tanya, ada aktiviti hari Minggu. Nah, seperti yang Yani kongsikan tadi, ada Festival Craft Tangan Borneo, ada di One Borneo, pusat beli belah One Borneo, sedang berlangsung. Sedang berlangsung 24 yang akan berlangsung pada bulan November ini di Stadium Likas. Lebih 600 atlet dari 11 negara Asia Tenggara iaitu Thailand, Indonesia, Singapura, Vietnam, apa lagi tu? Myanmar, Cambodia, Brunei Darussalam, Filipina, apa lagi tu? Timur Leste dan juga Malaysia, of course, dijangka akan bertanding dalam kejohanan ini. Dan kontingen Malaysia sendiri akan menghantar lebih daripada 100 orang atlet dalam kejohanan ini dan pelancaran kejohanan ini akan dilakukan ataupun dilancarkan pada 10 Oktober ini. Jadi apa-apa informasi mengenai kejohanan ini kami akan kongsikan di semua platform Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi kamu orang yang sedang menonton ni kan hari ini di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah ni, teruskan bersama dengan kami, follow untuk mendapatkan info-info. Terutama kita akan ada kejohanan yang ke-16 iaitu Sea Youth Athletic Championship yang akan menjadi tuan rumah itu Sabah, iaitu di Stadium Likas. Nah, Brunei hadir. Wow, Brunei hadir di sini. Nah, teruskan support kami Kyo Ijal ini. Jadi untuk perkongsian seterusnya kamu boleh ikuti kami pada minggu depan lagi bersiaran langsung di waktu yang sama dan juga di hari yang sama, yaitu pada jam 2.30 dan juga hari Rabu. Yes. Seperti biasalah tu hari Rabu. Minggu depan lagi kita jumpa di episod seterusnya. Bye-bye. Bye-bye kamu orang.